seorang suami telah pun bertindak, dia kelar isteri dan juga anak dia, anak yang kecil lagi. Isterinya pun, dan mereka ni adalah pasangan muda, pasangan yang tu tragedi sangat menyayat hati yang berlaku, kalau tak salah saya, di selatan tanah air di negara kita lah, yang mana peristiwanya adalah seorang suami telah pun bertindak, dia kelar isteri dan juga anak dia, anak yang kecil lagi. Isterinya pun, dan mereka ni adalah pasangan muda, pasangan yang masih muda lagi. Isterinya pun ada yang mengatakan masih lagi dalam pantang kalau tak silap, dan anaknya kecil, baby lagi. Isteri dan anak dikelar. Kemudian suaminya mungkin dalam keadaan yang kita pun tak pastilah apa yang sedang difikirkan, apa yang sedang berlaku pada minda atau fikiran suami tersebut sehingga dia bertindak sedemikian, dan kemudiannya dia didapati naik motor dengan tak berseluar. Macam itulah. Saya pun sebenarnya tak maulah kita nak cerita sangat sebab berita dah banyak mendedahkan apa yang berlaku. Cuma bagi saya menyayat hati sangat. Kita sedih lah, betul-betul saya sedih sebab kita, sebagai kita manusia normal ni, kita sayang keluarga kita, sayang isteri kita, sayang suami kita, sayang anak-anak kan yang kita bina ini. Dan laki-laki tersebut, suami tersebut adalah seorang yang dikenali sebagai seorang yang baik, seorang yang perwatakan dia disenangi oleh keluarga, kawan dan jiran. Orang kenal dia sebagai orang baik, dan tak ada masalah pun. Siap ada saksi mengatakan hari kejadian pagi tu dia pergi makan di kedai makan, kemudian dia siap belanja lagi orang lain, seperti kebiasaan orang lain kan. Kita pergi makan, kita nampak ada orang lain makan, kita pun rasa kita nak belanja dia makan kan. Baik, orang baik. Jadi bila berlakunya kejadian macam ni, menimbulkan 1001 tanda tanya, apa yang berlaku ni. Melainkan kalau seseorang tu dia dah memang perwatakan dia bengis, dia pun dah lama tak balik rumah, sering bergaduh, bertengkar suami isteri, kemudian berlaku benda tu, kita maknanya kita fahamlah apa situasinya. Tapi dalam keadaan suami yang dikenali sebagai orang yang baik, dikenali sebagai orang yang perwatakan dia tenang, tiba-tiba bertindak sedemikian, menjadi kemusykilan lah. Kita pun tertanya-tanya, apa benda ni? Apa yang dah berlaku ni? Dan macam-macam lah pandangan-pandangan yang keluar, yang mengatakan itu dan ini, macam-macam lah. Tapi izinkanlah saya untuk bukan apa yang saya nak cakap ni adalah benda pasti, tetapi berkemungkinan atau boleh jadi. Boleh jadi bila kita melihatkan beberapa situasi itu, dan kemudian kita melihat tidak mustahil kalau kita katakan beberapa perkara. Ini saya nak kongsikan ya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ada juga yang berpandangan bahawa suami tersebut mungkin macam seolah-olah halusinasi pun ada, seperti menerima bisikan-bisikan ghaib ataupun ada suara-suara ghaib. Dia cerita tentang suara-suara ghaib ni bukannya satu benda baru, tapi ia sudah berlaku kepada kebanyakan orang lain, banyak berlaku. Dan kalau dari segi kajian, memang ada kajian yang menyebutkan tentang halusinasi ini sebagai salah satu daripada ada masalah mental lah. Tapi kita tak kata gila, bukan kata gila, tapi dia ada benda yang berkait dengan masalah mental lah. Ada yang mengatakan jenis-jenis halusinasi ni, dia ada halusinasi pendengaran, iaitu seseorang tu dia mendengar suara yang pada hakikatnya tak ada seorang pun yang mendengar suara tersebut, melainkan dia saja. Dia je yang dengar suara tersebut. Ada contohnya bila seorang tu dia dengar suara bisikan yang suruh dia supaya buat satu-satu perkara, pukul orang tu, curi barang ini, ambil itu. Bisik dia je yang dengar, orang lain tak dengar pun. Orang lain tak dengar, dia je yang dengar. Itu namanya halusinasi pendengaran. Ada juga dipanggil sebagai delusi kawalan, iaitu seseorang tu dia percaya bahawa ada yang mengawal dia, dan setiap tindak tanduk dia yang gagal dikawal berpunca daripada kawalan seseorang. Itu dipanggil delusi kawalan. Dia rasa macam
ada yang kawal dia. Dah kita kehidupan kita kan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal kehidupan kita, tapi maknanya dia merasakan ada yang lain yang kawal dia ni. Benda tu. Kan? Lagi ada juga disebut sebagai delusi mania erotik, iaitu si pengidap dia percaya bahawa seseorang yang terkenal berkawan ataupun bercinta dengan dia. Dia berasa seorang-seorang benda tu. Atau ada lagi pemasukan pemikiran, iaitu bila seseorang tu dia percaya orang lain mampu untuk masuk pemikiran mereka dalam minda dia. Contoh apa? Dia percaya bahawa apa yang ada dalam fikiran dia adalah pemikiran orang lain. Faham tak? Contoh apa ni okay, sekarang ni otak kita, pikiran kita. Tapi bila dia buat tindakan pelik-pelik, dia kata ini bukan tindakan dia, ini tindakan, dan ini tindakan apa? Pikiran daripada jiran dia main masuk dalam kepala dia. Macam tu pun ada juga, pelik-pelik lah, dan banyak lagi lah. Sebab saya pun bukanlah pakar kesihatan minda nak cerita benda ni, tapi saya nak kaitkan bahawa dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut tentang suara-suara, bisikan-bisikan ni memang ada, tidak dinafikan. Dalam Quran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Sadaqallahul Azim. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua, Nabi Adam dan juga Hawa, supaya mereka ini menampakkan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan pada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka, sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu menghampiri pokok ini melainkan kerana ni kata iblis lah, Allah tak suka kamu berdua jadi malaikat atau jadi orang-orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga. Surah Al-A'raf ayat 20. Kata Syekh Tahir Ibn Ashur, bisikan syaitan dinamakan sebagai was-was. Kerana apa? Kerana ia membisikkan kepada kedua-duanya, Nabi Adam dan isteri, dengan bisikan yang perlahan secara kata-kata ataupun dorongan untuk melakukan satu perbuatan, seperti mana keadaan orang yang ingin melakukan penipuan. Oleh itu, bisikan yang dibisikkan tidak didengari oleh orang lain. Kalau ada orang dia nak bisik kita supaya buat jahat, mana dia cakap kuat-kuat, tak dia bisik. Bisik dia main dekat telinga kita untuk benda-benda, untuk melakukan perkara yang tak elok, yang jahat ataupun yang seumpama dengannya lah. Itu. Dan sebenarnya bisikan-bisikan ini tidak kita nafikan. Campur tangan syaitan boleh jadi, ataupun malaikat pun boleh jadi. Ada satu hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, inna lisyaitani lamatan bi ibni Adam walil malak lamatan, fa amma lamatus syaitan fa'i'adun bisyarri wa takzibun bil haqqi. Kata Nabi SAW, syaitan itu adalah pendorong dan malaikat pun adalah pendorong. Mungkin kita boleh faham di sini bahawa syaitan juga ada bisikan, malaikat pun juga ada bisikan. Syaitan dia akan bisik untuk lakukan kejahatan dan membohongi perkara-perkara yang benar. Benda-benda hak betul dia bisik supaya tipu, supaya ke arah kejahatan, membohongi perkara yang benar. Ada pun malaikat, wa amma lamatul malak fa'adun bil khair wa tasdiqu bil haqqi. Kalau malaikat punya bisikan pula, tadi bisikan syaitan, kalau bisikan malaikat, dia akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, membenarkan perkara yang benar, membenarkan perkara yang betul. Okey, jadi kalau dah dihinggap dengan bisikan-bisikan macam tu, apa respon balas kita? Apa patut kita buat? Baik, Nabi SAW menyebutkan, faman wajada zalika falya'lam annahu minallah
falyahmadillah. Dan kalau bila menerima saja bisikan yang baik, bisikan baik kita pun fahamlah maknanya ini memang daripada malaikat. Jadi bisikan yang baik-baik, mungkin kita terdorong dalam hati, nampak tabung tu, kita berasa nak bersedekah, nak masukkan duit dalam tabung, nampak orang susah, dilanda banjir, macam baru ni teruk kena dibaling kan, jadi kita rasa nak tolong, rasa nak bagi sumbangan. Ini dorongan daripada malaikat ada dalam hati kita. Maka apa yang eloknya kita buat, falyahmadillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Ta'ala, puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa man wajadal ukhra falyata'awwadh billah minasyaitanir rajim. Akan tapi, kalau sekiranya mendapat bisikan yang selagi, yang lagi satu tu, maknanya bisikan hak jahat tu, maka minta berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan-bisikan yang jahat ataupun dorongan untuk melakukan perkara yang tak elok ataupun yang boleh merosakkan. Jadi sebagai pesanan daripada saya jugalah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita tidak menafikan akan kewujudan bisikan-bisikan halus ataupun bisikan yang mendorong dan melorong seseorang untuk melakukan kejahatan, kezaliman, pukul orang, hatta sampai membunuh sekalipun. Kita tidak menafikan. Jadi yang seeloknya kita amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala jangan pernah tinggal lah. Itu saja. Jangan pernah tinggal. Sebab kehidupan kita ini online, kita dengan Allah itu kena senantiasa berlangsung. Satu. Yang keduanya, bagi ahli keluarga yang berhampiran, kita kalau nampak ada saudara, sanak saudara kita, kawan, teman, sahabat handai kita yang mungkin dalam tekanan, seeloknya kita bagi bantuan. Dia sebenarnya, ada orang, dia semayang-semayang, zikir, semua dia jaga. Tapi kalau dah dihinggapi dengan benda-benda pelik-pelik ni pun, kadang-kadang tak mustahil benda-benda ni boleh berlaku. Dan dia boleh bertindak luar daripada jangkaan kita manusia biasa. Jadi sebagai kawan, teman, sahabat yang berhampiran kan, kalau dia tertekan, dia stres, dia tension, boleh kita, kata orang, kalaupun kita tak mampu nak menyelesaikan masalah dia, kita menjadi pendengar kepada dia. Dengarkan apa masalah dia, apa bebanan yang sedang dia tanggung. Sikit sebanyak dia akan rasa ringan. Saya selalu bagi analogi, metafora macam ni lah ya. Ni penutup botol apa ni, minyak wangi ke apa. Ni kecil dan ringan je ni. Ni plastik ni, ringan je. Tapi bayangkan kalau saya pegang macam ni, ringan macam ni, untuk dalam masa seminggu, 2 minggu, macam ni yang saya pegang ni, tak pergi mana, duduk macam ni ya. Apa jadi? Krem tangan ni, tangan saya boleh krem, boleh kejang, duduk macam ni. Walau benda ni ringan, apa pelajaran dia? Walaupun masalah tu sikit saja, tapi duk fikir dalam otak kita, dalam kepala kita, duk fikir siang malam, fikir. Krem lah. Dia boleh jadi macam-macam, pelik-pelik. Jadi sebab itu, walau masalah tu kecil sekalipun, berkongsilah dengan orang di sekeliling kita, dan kita pula sahabat handai, pasangan ataupun ahli keluarga, apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Moga-moga tidak melarat dan jadi sampai seperti yang kita pun semua sedia maklumlah. Apapun, kita ucapkan takziah pada keluarga tersebut. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan kebaikan dan hikmah di sebalik apa yang berlaku ini.